tenaga apa? Kelajuan. Tenaga yang bergerak, tenaga kelajuan kan. Okey. Satu lagi, apa tu tenaga keupayaan? Siapa tahu? Tenaga keupayaan ni macam mana? Agak-agak apa? Kamu tengok dalam buku teks kamu. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kamu tengok gambar yang cikgu bagi ni. Ni dia tengah naik roller coaster. Dia apa kaitan dia dengan cikgu bagi gambar ni? Tenaga keupayaan. Dia ada tenaga keupayaan. Agak-agak apa tenaga keupayaan? Tenaga kinetik dia sedang bergerak. Kereta tu sedang bergerak. Tenaga keupayaan? Agak-agak tenaga yang berada di tempat yang Amalina, tenaga berada di tempat yang mana? Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi, bagus. Tenaga keupayaan graviti, maksudnya berada di tempat yang tinggi. Sebab tu cikgu buat gambar ni. Okey, jadi dia berada di tempat yang tinggi. Jadi dia ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ada dua jenis. Satu, tenaga keupayaan graviti, berada di tempat yang tinggi. Satu lagi, tenaga keupayaan kenyal. Dia ada di spring. Dia ada dekat spring. Jadi tu tenaga keupayaan kenyal. Okey? Jadi saya nak kamu tahulah, sekali lagi saya bagi gambar, kamu kena tahu ni tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal. Okey? Yang seterusnya nak selesaikan masalah melibatkan prinsip keabadian tenaga. Yang ni kamu kena ingat. Formula-formula yang kita dah belajar sebelum ni, ingat balik. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama, prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga maksudnya tenaga tu tak boleh dicipta. Tak boleh cipta. Tenaga yang terhasil, contoh kamu kata tenaga kinetik, dia tak boleh dicipta. Okey, dia hanya tak boleh dimusnahkan. Dia terjadi sendiri. Okey, tapi dia boleh berubah. Contohnya macam gambar ni. Kamu tengok, dia berubah daripada tenaga keupayaan graviti. Dia duduk tinggi. Duduk tinggi, tenaga keupayaan graviti. Kemudian dia akan meluncur laju. Dia jadi tenaga kinetik. Dia berubah daripada tenaga keupayaan graviti TKG menjadi tenaga kinetik. Okey, dia akan jadi tenaga kinetik. Sama dengan tenaga kinetik. Okey, dia akan jadi yang ni. Okey, yang seterusnya kita tengok dalam sistem ayunan ringkas. Bandul ni lah. Ni bandul ayunan ringkas. Okey, kamu bagi dia bergerak sini, yang hujung yang tengah ni tak bergerak, yang hujung ni yang akan bergerak. Sebab apa? Tenaga dipindahkan daripada tenaga graviti dia tinggi, dia tukar sampai kat kawan ni dia tak boleh bergerak sebab dia duduk tengah. Dia tak boleh bergerak sampai kawan ni baru boleh bergerak. Ambil tenaga daripada mana? Daripada yang asal kawan yang depan sekali. Jadi tenaga tu berpindah, berubah. Dia tidak boleh dimusnahkan. Okey, jadi sentiasa mengalami perubahan. Bentuk tenaga keupayaan graviti ataupun kenyal dengan tenaga kinetik. Kita nak belajar tiga ni saja. Okey. Dan seterusnya dia akan jadi tenaga yang berguna. Apa maksud tenaga tu berguna? Tenaga tu boleh ditukarkan. Macam tadi tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti, tukar jadi tenaga kinetik, dia bertukar. Ataupun bahan api. Asal dia ada tenaga kimia. Dalam bahan api ada tenaga kimia, ditukar jadi tenaga lain. Jadi tenaga haba ke, tenaga cahaya. Itu maksudnya tenaga yang berguna. Okey. Contohnya gambar ni. Okey, sebelum kita pergi tengok kat sini, kita tengok gambar dia besarkan dulu. Apa ni? Yang ni. Yang ni. Okey, jadi kamu nampak kan gambar ni kan? Okey. Tanyalah. Okey, X. X dia duduk tinggi ke rendah? Tinggi. Okey. Saya nak tanya ladies first. Dia seorang je lady kat sini. Okey. X. Agak-agak tenaga apa? Tenaga keupayaan graviti, TKG, tenaga kinetik. Yang mana satu?
Duduk tempat tinggi, ada tenaga kinetik ke tenaga keupayaan graviti kalau duduk tempat tinggi? Amalina. Upayaan. 3 kg. Tak dengar. Amalina Okay. dulu. Ya? Tenaga keupayaan graviti. Bagus. Bagus Amalina. Jawapan yang tepat sekali. Jadi dekat X ni ada tenaga keupayaan graviti yang paling tinggi, maksimum kita panggil. Kemudian dia bergerak. Dia bergerak maksudnya dia sedang bertukar. Dia bergerak. Bergerak maksudnya dia tukar jadi tenaga apa kalau bergerak? Naufal. Naufal. Tenaga kinetik. Dia tukar jadi tenaga kinetik. Daripada tenaga graviti tadi dia sedang tukar jadi tenaga kinetik. Sampai dekat Y ni adalah yang paling laju sekali. Maksudnya dekat Y ni tenaga kinetik dia paling banyak. Okay? Sini. Paling banyak kita panggil maksimum. Tenaga kinetik dia maksimum. Okay. Suhal. Daripada tenaga kinetik dia maksimum ni, dia nak menjadi tenaga apa di Z? Z tenaga apa? Dia duduk tempat tinggi kan? Agak-agak tenaga apa Suhal? Kalau tempat tinggi tu, tenaga 3kg tu. TKG, tenaga keupayaan graviti juga sama. Sebab dia duduk tempat tinggi. Jadi tenaga kinetik tadi, yang tengah laju ni bila naik atas, dia akan jadi slow. Ibarat kamu naik motor lah. Saya tak berani nak kata kereta sebab kamu tak pernah buat kereta. Naik motor, nak naik kat bukit. Motor kamu slow ke laju? Slow. Sebab apa dia slow? Sebab tenaga kinetik motor yang sedang bergerak tu dia nak tukar jadi tenaga graviti. Jadi dia akan semakin slow. Jadi tenaga kinetik ni semakin slow. Sampai dekat Z, tenaga kinetik ni dah tak ada, zero. Tenaga graviti yang akan maksimum. Jadi sini tenaga kinetik dia sifar, kosong. Yang ni tenaga keupayaan dia sifar. Semua tukar jadi tenaga kinetik. Yang ni pun sama. Yang ni maksimum, tenaga graviti dia maksimum, tenaga kinetik dia sifar. Sebab tak mula lagi. Faham tak ni? Faham. Yang Malina faham? Faham. Cikgu macam nak marah nak suruh hampa faham. Okay. Baik. Jadi kat mana dia terang? Dalam buku teks kamu dia terang. Kamu boleh baca lah ni. Ni dia ajak satu-satu. Okay. Macam tadi lah cikgu terang tadi. X, tenaga graviti dia banyak. Dia duduk paling tinggi. Cuma dia tak abang lah duduk paling tinggi. Ni dia abang ketinggian maksimum. Betul lah tu. Okay. Kinetik sifar. Sebab apa? Dia tak bergerak lagi. Dia pegun. Okay. Baru nak start. Okay. Kelajuan dia pun sifar. Jadi dia terangkan dah. Jadi saya tak perlu terang lah yang ni kan? Kamu dah faham kan? InsyaAllah itu faham lah. Okay. Kalau ni saya nak tanya lah. Okay, saya nak tengok betul tak kamu faham? Okay, tanya balik. Z nak pi ke Y. Tenaga apa semakin kurang? Kinetik. Pandai. Tenaga kinetik, tenaga graviti semakin kurang. Tenaga kinetik dia jadi laju. Tengok ni tenaga kat sini pun sama. Dia jadi semakin banyak. Sini tenaga graviti dia tinggi. Nak turun bawah. Kamu ingatlah kamu bawa motor. Nak turun bawah kan laju. Tak payah pram pun. Dia memang turun laju. Kan? Turun laju. Bayang macam naik Cameron lah kot. Kamu pernah naik Cameron bawa motor tak? Jauh sangat lah, mana pernah. Saya pun tak tahu bukit mana apa pernah naik. Okay. Jadi kalau kamu biar daripada tenaga tu graviti dia tinggi, dia akan tukar jadi tenaga kinetik sepenuhnya. Jadi dia semakin berkurang. Tenaga graviti semakin berkurang. Okay, kita tengok dekat Z. Okay, Z tenaga graviti dia banyak, tenaga kinetik dia kosong. Tapi Z ke Y, tenaga graviti ladung semakin berkurang sebab dia nak turun. Okay. Tenaga kinetik bertambah. Y ni, tenaga kinetik dia paling banyak.
Okay, pi belah sana pun paling banyak, pi belah sini pun paling banyak. Okay. Sama juga Y nak pi ke X. Y nak pi ke X ni tenaga kinetik dia bertambah. Bila nak pi ke X, tenaga kinetik dia berkurang ke bertambah? Dia nak jadi tenaga lain lah ni dekat X ni. Berkurang. Berkurang. Pandai. Iqbal masuk. Okay, good. Okay, pandai. Jadi dia semakin berkurang. Okay, baik. Yang seterusnya. Kita tengok. Spring. Sama lah spring pun. Spring ni macam mana kamu nak bayang? Kamu ambil spring ni kedudukan asal. Letak satu bahan, objek, katalah kotak letak kat tengah ni. Dia asal. Kemudian kamu tarik sampai ke X. Kamu lepas, dia akan bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah sampai last sekali dia pegun balik. Okay? Jadi kita mula dengan X. Tarik sampai bawah dekat X ni. Bila kamu tarik sampai bawah, spring tu dia tegang. Bila tegang, kalau spring ni keupayaan kenyal. Kita tak graviti. Kalau spring mesti kenyal. Okay. Jadi tenaga keupayaan spring kenyal ni, dia akan paling banyak lah duduk paling bawah. Kan di tengah tegang. Faham tak ni? Kelas? Amalina faham? Faham. Dia paling banyak, dia duduk kat bawah. Okay? Dia terregang, dia paling terregang kat bawah. Okay? Jadi paling banyak. Kemudian dia lepaskan, dia akan bergerak daripada X ke Y ke nombor 1. Okay? Tenaga keupayaan kenyal dia berkurang sebab dia paling laju. Dia nak jadi tenaga apa kalau kat X, kat Y? Paling laju maksud tenaga apa? Naufal. Dia sedang tukar jadi tenaga apa Naufal? Tenaga keupayaan graviti. Salah. Tadi kita tengok kan? Ada dua. Tenaga sedang bergerak, tenaga apa? Kinetik. Kinetik. Kalau graviti, yang ni tak pakai graviti. Yang ni ada dua saja. Satu tenaga kinetik, satu tenaga keupayaan graviti. Awak dah double. Suruh cikgu. Okay. Jadi baik. Naufal. Tutup Sat. Tutup. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, kita tengok. Dia akan berkurang. Jadi daripada tenaga keupayaan kenyal, dia jadi tenaga kinetik. Dekat Y ni kinetik. Dia sedang laju. Jadi tenaga kinetik. Bila dia pergi ke atas lagi, spring tu termampat. Termampat masuk kenyal lagi lah. Dia akan tukar jadi tenaga keupayaan kenyal. Jadi ke atas ni tenaga keupayaan kenyal dia bertambah. Tenaga kinetik dia berkurang. Okay? Itu adalah perubahan tenaga. Okay. Okay, boleh faham? Faham. Okay, baik. Saya nak tengok yang faham, kita tengok yang sebelah ni. Okay. Okay, sekarang kita tengok nombor 3. Daripada Z ke Y. Z tadi kita tahu dah yang ni tenaga keupayaan kenyal. Okay, dia nak pergi ke Y. Dia nak jadi tenaga apa? Kita panggil Iqbal. Iqbal masuk kan? Jadi tenaga apa Iqbal? Iqbal ni baru masuk setengah, dia jenuh tak faham. Okay. Tenaga apa Iqbal? Agak-agak tenaga apa? Daripada atas, dia nak pergi ke bawah. Dia sedang bergerak. Dia tukar jadi tenaga apa?
Tak tahu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, dia sedang menjadi tenaga kinetik. Dia sedang bergerak ke bawah. Okey, Sarah. Okey, dia jadi tenaga kinetik lah. Dekat nombor 3 ni jadi tenaga kinetik. Sini tenaga kinetik dia tukar. Kalau lagi bawah, dia jadi tenaga keupayaan kenyal balik. Spring tu dia makin panjang. Spring tu akan jadi panjang macam ni. Ni dia jadi tenaga keupayaan kenyal lah. Jadi sini pun jadi tenaga keupayaan kenyal balik. Jadi dekat sini sebenarnya kita boleh rumuskan satu benda iaitu tenaga keupayaan kenyal tu dengan tenaga kinetik tu sama. Okey? Contohnya berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah dalam berbagai bentuk. Okey? Jadi perubahan tenaga ada sebahagian kecil jadi tenaga yang berguna. Yang kita berguna untuk diri kita lah yang kita nak. Okey, sebahagian besar pula akan jadi tenaga yang tak berguna. Contohnya tenaga geseran. Okey, kamu bergerak, dia boleh ada geseran. Jadi tu jadi tenaga yang tak digunakan. Tapi kita abaikan sebab kita buat sistem tertutup. Sistem tertutup, dia tak mau tenaga geseran. Dia nak ada dua saja, tenaga kinetik ataupun tenaga keupayaan. Dua ni saja. Okey, tenaga geseran kita abaikan. Okey, jadi bila kita sebelum kita masuk sini, bila kita abaikan, maksudnya dekat sini dia nak simpulkan apa yang kamu kena faham. Tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan kenyal. Untuk prinsip keabadian tenaga. Perubahan tenaga. Katalah kita naik motor. Okey, kamu naik motor. Tenaga kinetik yang motor kamu ada tu, kamu tengah laju tu, tiba-tiba kamu nak naik bukit. Nak naik bukit tu kamu jadi tenaga graviti. Kan? Jadi kelajuan motor tadi, tenaga kinetik yang kamu ada, tenaga tu akan diubah jadi tenaga graviti. Okey? Katalah kamu ada 500 untuk tenaga kinetik, tenaga keupayaan kenyal ataupun graviti pun dia akan jadi 500. Dia mesti sama. Barulah dia akan jadi seimbang prinsip keabadian tenaga. Okey? Yang tak faham tak apa, kita tengok soalan ni lah kenapa dia kena sama, sebab kita nak selesaikan masalah. Ni matematik. Apa boleh kot tak apa kot matematik ni susah lah juga. Okey, ni ada dalam buku teks. Boleh tengok dekat buku teks kamu. Saya ambil contoh yang ada dalam buku teks. Okey, saat saya padam. Okey, untuk prinsip keabadian tenaga, kamu kena ingat balik formula yang saya ajar berkenaan dengan tenaga yang sebelum ni. Ada 3 tenaga kita dah belajar. Tak tahulah hampa ingat ke tak kan? 1, tenaga kinetik. Kita dah belajar. Apa formula dia? Ingat tak? Amalina ingat formula tenaga kinetik? Okey. Tenaga kinetik formula dia setengah mv kuasa 2. Yang ni. Tak apa, tak ingat. Buat banyak-banyak lama-lama ingat lah. Okey, yang kedua kamu kena ingat tenaga keupayaan graviti. Apa dia? Formula dia sama dengan sama dengan mgh. Tidak. Graviti sama dengan mgh. Ni formula graviti. mgh. Okey. Okey, satu lagi, yang ketiga, ada 3 formula kamu nak ingat. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Yang ni. Jadi dia bagi masalah ni. Yang ni yang saya nak ajar ni.
sebuah pistol mainan, panjang spring di dalam pistol mainan ialah 300 mm. Ni 300. Panjang dia asal 300. Tapi jika daya, kita bagi daya, kita tolak bola ni dengan daya 5 Newton, kita mampatkan spring tu sampai jadi 50 mm. Jadi hitung kelajuan maksimum bola yang berjisim 50 gram. Jadi kita kena anggap, nak hitung jisim ni, kita kena buat anggapan tenaga keupayaan kenyal bila kamu tolak spring tu, banyak mana tenaga keupayaan kenyal spring tadi ditukar jadi tenaga kinetik. Nanti kita tembak, dia jadi tenaga kinetik. Banyak tu lah juga tenaga kinetik yang terhasil. Okay. Jadi kita guna formula ni lah. Tenaga keupayaan kenyal setengah Fx sama dengan tenaga kinetik setengah mv kuasa 2. Jadi kita masukkan 1/2 F dia berapa? F ni daya. Daya untuk kenyal. Daya dia berapa? 5 Newton. Dia dah tukar dah jadi daya 5 Newton. Tak payah tukar. Simbol tak payah tulis. Sekejap lagi penin. Tulis 5 saja. Tulis 5. Darab. Dia punya jarak 250. X ni nak cari X. Ingat balik nak cari X. Sama dengan 300 jarak yang asal tolak jarak yang terhasil 50. Jadi dapat 250. Unit dia apa? Mm atas ni. Jadi 250 mm. Sebab apa dia bahagi dengan 1000? Sebab dia nak tukar jadi meter. Banyak benda orang pernah kena buat ni. 50 bahagi dengan 1000. Okay, jadi masukkan formula ni pula. Sama dengan setengah M, jisim dia 50 gram. Tukar kepada kg, darab dengan 1000. Okay. Kemudian darab dengan V kuasa 2. V ni had laju. Had laju kita tak tahu. V ni had laju. Okay, jadi kamu selesaikan. Sampailah sekali kamu dapat 5 ms negatif 1. Selesai yang sebelah sini dulu. Berapa? Lepas tu kemudian baru selesai yang ni. Berapa? Dah sekali kamu akan dapat jawapan. Okey, baik. Yang ni ada dalam buku teks. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, yang ni kamu boleh buka kamu punya buku modul PDPR yang saya bagi hari tu. Okey, soalan A. Soalan A, sebiji bola 200 gram diletakkan di atas satu spring. Okay, termampat dan spring tersebut kemudian dilepaskan dan bola itu melantun ke atas. Okay. Jadi tenaga apa yang ada kalau dia spring? Amalina, tenaga apa ada kalau spring? Tenaga apa ada kalau dia melibatkan spring? Tenaga keupayaan graviti. Kalau? Kenyal. Tenaga apa ada kalau spring? Tenaga keupayaan kenyal. Ya, tenaga keupayaan kenyal. Graviti tempat tinggi. Okay? Ingat. Ni dia nak letak spring termampat keupayaan kenyal. Kita kena tahu sebab lagi nak guna rumus mana. Kan? Jadi, saya padam dulu. Satu-satu kita buat. Ni saya padam. Kamu buat sampai muka surat soalan nombor 3 kan? Saya suruh buat sampai soalan nombor 3 kan? Buat sampai soalan nombor 3 dulu. Buat terus hantarlah. Okey. Buat siap-siap ni sambil-sambil ni. Sambil saya terang, sambil buat. Dah bagi jawapan dah. Salin saja. Okey, kita tengok. Okey, soalan nombor 1A. Okey. Kita pakai prinsip keabadian tenaga. Okey. Tenaga keupayaan kenyal PKK sama dengan tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab dia spring termampat tenaga keupayaan kenyal. Tapi sini dia nak hal laju.
halaju dia ada dekat tenaga kinetik saja. Okey, jadi kita guna 2 lah, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik. Masukkan formula. Ni kena ingat. Setengah Fx untuk tenaga keupayaan kenyal. Sama dengan tenaga kinetik dia setengah mv kuasa 2. Okey. Okey, baik. Kita tengok tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal dia dah bagi dah jawapan siap-siap. Maksudnya dia tak payah kira dah sebelah ni. Spring yang termampat ada tenaga keupayaan kenyal dia 10 joule. Ni sini dia dah bagi dah jawapan. Tak payah kira dah lah sebelah ni. Okey. Jadi 10 joule sama dengan setengah M dia, jisim dia berapa? 200. Betul tak unit dia lagi? Suhail, betul tak unit? 200 gram. Dia tak boleh pakai dalam gram Dia kena pakai dalam kilogram. M ni mesti dalam kilogram. Nak buat macam mana? Kena bahagi dengan 1000. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi bahagi dengan 1000. Okey. Darab V kuasa 2. Halaju dia. Halaju dia kita tak tahu. V kuasa 2. Okey. Jadi kita selesai dulu. 10 sama dengan selesai ni, bagi siap dulu. Okey. Selesai pakai kalkulator. Ni saya tak ada kalkulator jadi saya kena buat macam ni. Okey, darab V kuasa 2. Saya kena buat satu-satu lah. 2 kali 0.1. Kamu boleh pakai kalkulator. Jadi 10 sama dengan 0.1 darab V kuasa 2. Okey, ni matematik. Kamu nak tinggal V saja, V kuasa 2 saja. Kamu nak bawa 0.1 pi sebelah sana. Nak kena darab ke bahagi? Iqbal, nak kena darab ke bahagi? Iqbal dari tadi senyap. Darab? Iqbal dah left. Iqbal dah left. Oh, Iqbal dah left. Oh, kan ada lagi. Okey. Siapa? Amalina, nak kena darab ke bahagi? Bahagi. Bahagi. Sebab sini dah darab kan? Kamu belajar matematik. Ni darab, kalau pergi sebelah dia kena bahagi. 10 bahagi 0.1 sama dengan V kuasa 2. Okey? Jadi bila kamu darab, kamu akan dapat 100. Kamu selesaikan pakai kalkulator. 100 sama dengan V kuasa 2. Jadi nak dapat V saja, nak buat macam mana? Kena punca kuasakan ni. Punca kuasakan dua-dua belah. Jadi yang ni dapat 10, yang ni dapat V sajalah. V saja. Macam ni. Ni jawapan dia soalan 1A. Okey. Okey, baik, kita tengok soalan yang sebelah sini pula. Kamu buat sampai soalan nombor 3 saja. Okey, saya bagi 1A, 1B kamu buat sendiri boleh? Kau nak kena saya bagi jawapan? Try dulu, nanti kita bincang lain. Okey, kemudian kita tengok 3A, tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik, apa formula dia? Sama dengan setengah mv kuasa 2. Jadi masukkan 1/2, jisim dia berapa? 250, tapi dalam gram tak boleh. Dia mesti dalam kilogram. Macam mana nak buat? Bahagi dengan 1000. Kemudian darab V kuasa 2. Halaju dia berapa? 12. Jadi darab 12 kuasa 2. Jadi sama dengan ambil kalkulator, kamu kira dapat berapa? Ambil kalkulator kira. Okay, contoh cikgu bagi ni, kalkulator cikgu. Kalkulator ni tak canggih. Okay, kita kira 0.25 bahagi 2.
bahagi 2. Darab 144. Kamu akan dapat, inilah jawapan dia, 1800. Inilah jawapannya. Silap, ni tak jawapan lagi, silap, sorry. Okey, 1800. Betul lah, ini jawapannya. Okey, ni untuk A. Okey, faham? Ni untuk A, kita pakai tenaga kinetik. Sekarang kita tengok B, tenaga keupayaan graviti. Kalau B, kamu kena guna formula tenaga keupayaan graviti dia. mgh. Buat macam tadi juga. Tapi guna formula ni. Okey? Jadi buat yang B. Okey, jadi yang ni kamu boleh buat sendiri tak kat rumah? Boleh tak? Amalina boleh buat sendiri kat rumah? Boleh. Naufal boleh? Boleh. Okey, Suhail boleh kot? Okey, kalau boleh saya nak habiskan sampai sini. Nanti kita akan bincang 6B, 2B dengan 3B dan C untuk hari Khamis ni. Okey, jangan lupa. Okey, kita jumpa hari Khamis. Okey, baik. Saya sudahi kelas kita. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Salam. Cikgu. Sama.